Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis. So malam ni Zul buat recording di pukul hampir ke pukul 8 malam. Hopefully Zul upload tak masalah. Which you tengok dalam 2-3 kali ni Zul upload video pun sekejap je, which line dah ok. So please anda akan dapat tengok video ni dengan cepat lah. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk tengok apa yang berlaku untuk hari ini. So inilah Coin Market Cap. So masa masih beginner, inilah Coin Market Cap. Yang anda perlu faham juga cara baca dia. So which kat sini Zul akan ajarkan cara macam mana kita nak faham total market ni. Pertama kali apa yang anda perlu faham ialah, yang penting kali adalah ni total market cap. So total market, berapakah market total market dalam crypto sekarang ni ialah 1.3 trillion USD dollar, which kita tengok maknanya berlaku pengurangan semalam pun dalam 1.4847 dan berlaku kejatuhan makna, which sebab itulah kita tengok harga coin secara keseluruhannya semua dalam kejatuhan. Dan kita tengok berapakah pengurangan ni. Hari ni tak banyak, hari ni dalam 1% ya, which macam jual expected malam. So, kita dah hit sampai kawasan dalam 32 dan kita akan berlaku sedikit consolidation. Dan hari ni pun memang berlaku sedikit consolidation sebelum expected, sebelum melakukan penurunan ke bawah. Tengok volume pun terus melakukan kejatuhan. Dua expected semalam dalam 80 lebih dan 70 lebih. Tu pun tak ingat semalam je. And then pagi tadi pun tak expect berapa ni. Jadi tengok kat sini dia dah tuliskan untuk kita 12% untuk dalam tempoh 24 hours. Banyaklah volume pun berkurangan, market berkurangan, memang expected harga akan melakukan kejatuhan. Dan melakukan BTC melakukan peningkatan. Tengok untuk pagi tadi 44.8, 44.5, dan sekarang 45.1, which kita tengok berlaku peningkatan dominan. So apa ini bermaksud? Ini bermaksud BTC melakukan consolidation ataupun the market dalam BTC adalah 45% dalam 1.3 ni adalah daripada BTC, which is apa yang hilang ni adalah kita tengok dalam altcoin lah. Duit yang ditarik itu adalah yang dalam bentuk altcoin, dan tengok banyak lah yang mungkin kita tengok ada sikit yang duit yang tinggal dalam market tu adalah more daripada Bitcoin. Jadi kenapa walaupun dominan naik, kenapa harga Bitcoin jatuh? Disebabkan total market melakukan kejatuhan. Itu sebabnya walaupun dominan menaik tapi BTC tetap jatuh. Sebab apa? Total market melakukan kejatuhan. Kita tengok apa yang berlaku market. Harga Bitcoin sekarang ni berada di 32.7, which is tak banyak beza dengan pagi tadi. Dan pagi tadi pun 325 habis kurang macam tu je. Still 32k tu, tengok tak banyak apa perubahan. Almost hanya 0.6% je, which tak sampai pun 1%. Dan untuk weekly drop 1% lah, which sebab tu cakap hari ni punya expected lepas malam sampai price di 32 kita akan melakukan consolidation. Nanti di check kita kena lebih detail. Ethereum melakukan kejatuhan yang drastik, which is hilang 4k, which is sebenarnya kita tengok dalam 2.4k dan tinggal hanya 2k, kejatuhan banyak 3.46% untuk hari ni. Untuk weekly still recovery almost 2%. Sebab apa? Sebelum ni minggu lepas kita tengok harga dia dalam 1.9, 1.8. Now still recovery lah walaupun berlaku kejatuhan dalam 4%. So untuk Cardano, BNB melakukan kejatuhan yang drastik juga, almost 3%, 2.65% daripada pagi tadi dalam $330 dan hanya $370. Tapi untuk weekly still lagi recovery sama dengan Ethereum. Tapi untuk Binance lebih banyak recovery, 10%, masih lagi berjaya untuk menahan recovery 10% ni. Sebab apa? Sebelum ni kita tengok harga dia minggu lepas dalam $260, $270. Tu atas 300 still recovery lah untuk Binance. Untuk Cardano sedikit kembali ke 1.33, macam minggu lepas pun 1.33, 1.2. Untuk tengok untuk minggu ni, hari Isnin, hari Selasa itu tengok harga tertinggi lah $1.5. Jatuh sikit lah untuk hari ni, $3.1, 3.1% ke $1.33. Tapi untuk weekly screen recover dalam 2.3%. Sebab apa? Minggu lepas kita tengok dalam harga dalam 2.2. So very good untuk Cardano juga. Untuk Dogecoin hari ni melakukan screen recovery, tapi walaupun recovery tengok harga minggu lepas adalah 2.4, sekarang 2.1. Walaupun recovery untuk hari ni, tapi untuk weekly tengok jatuh almost 10%, to which is very bad lah. Tak berapa bagus untuk Dogecoin. Untuk SRP kita tengok 0.61 untuk hari ni saja, almost 2%. Untuk weekly 4.4%, which is masih lagi dalam kita tengok dalam minggu lepas dalam 0.7, paling tinggi 0.7. Sebab tu kita tengok walaupun hari ni jatuh, weekly still walaupun hari ni ada kejatuhan juga,
Tapi untuk weekly still lagi kejatuhan yang lebih banyak. Sebab apa? Minggu lepas dalam 0.7, minggu ni 0.1, which is dropping ni berterusan lah. Untuk hari ni berlaku tu berterusan. So tengok Polkadot kembali ke 15%, which is minggu lepas dalam 15% pula, $15. So sale lagi dalam lingkungan good position antara $12 ke $20. So which is lah range dia. Dan Matic tu punya favorite, Matic okey, Matic mana Matic? Okey, Matic 1.0 jatuh banyak Matic, which is minggu lepas tengok dalam $1.1, now 1.03 sen, which is hilang dalam hilang berapa ni? Dalam 0.7 sen, which is untuk hari ni aja hampir ke 5%, which is 4.1%. Dan untuk weekly jatuh dalam 2.1%, tak jatuh banyak. Sebab apa? Kita hanya 0.7. Tapi still macam dekat Matic ni antara $1 ke antara $1 ke $60, which is very good position to buy tu, which is sampai $1 very good. Dua pun menunggu Matic sehingga jatuh dalam 80 sen ke 90 sen, dia akan grab lah, maybe dia akan grab untuk dapat 1k coin untuk Matic. So guys, let's go, kita tak buang masa lagi, kita pergi ke chart yang lebih penting, tengok apa yang berlaku hari ni. Inilah chart BTC. So which is sebelum tu kita tengok dulu market, macam manakah market sekarang ni, kenapa market melakukan kejatuhan juga. Alright, so macam pagi tadi saya cakap, kita ada pattern ni. Alright, pattern dah pun break kita punya boleh panggil ascending channel, nak panggil apa lagi, rising channel, flag pun tak salah. Tapi flag sebenarnya, flag akan kita panggil masa tu di atas lah. Flag kalau di atas kita akan sebab dia nampak macam bentuk bendera macam tu kan. So biasanya ni kita panggil flag. Tapi untuk yang ni kita boleh panggil channel lah, ataupun nak senang boleh, tak masalah pun. Tapi ascending channel lah, kita panggil ascending channel sebab dia melakukan penaikan ascending dan melakukan lorong channel. So kalau yang bawah kita panggil descending channel. So which is tak berlaku, kita punya dah tak kuat apa, tak keliru lah di kemudian hari. So now apa yang berlaku, kita ada 2 point kejatuhan. Yang pertama yang biru ni, biru ni, so 1 trillion. So kita expected price pun dah melakukan kejatuhan lagi. Kita tengok apa berlaku. Sama juga akan berlaku sedikit consolidation. So masih lagi expected akan berlaku terus penurunan hampir ke 1.2. So bila berlaku kat sini, apa akan berlaku? Segala coin akan melakukan drop juga, sebab inilah ibu dalam market, inilah ibu kripto. Kira market cap jatuh daripada 1.3 sekarang ke 1.2 ke 1 trillion. Kita expected BTC jatuh, all coin pun akan jatuh. Kita tengok very good position untuk kita grab buy deep lah. And then expected kita sampai 1 trillion. Ni worst lah, kalau sampai 1 trillion expected ke maybe BTC pun sampai dalam 20k lah. Kita tengok macam mana, kita hanya monitor. So now kita tengok bahawa total market, ibu market menunjukkan petanda untuk jatuh. So memang kita expected untuk harga coin akan jatuh lagi. So kita pergi ke BTC dominant. BTC dominant untuk nak terangkan kenapa BTC dominant naik tetapi harga BTC jatuh. So sepatutnya dominant naik, harga BTC mestilah jatuh. Ini disebabkan total market cap jatuh. So sekiranya total market meningkat, dominant pun meningkat, ni akan kita tengok bahawa harga BTC akan meningkat, tapi all coin akan jatuh ataupun all coin akan membuat sideways. Itu je cara baca dia. Untuk apa yang berlaku sekarang ni adalah, apa yang kita tengok adalah total market menurun, BTC harga dominan menaik tapi harga BTC menurun. Ini bermakna semua altcoin akan melakukan kejatuhan. So which is yang tinggal yang naik ni sebab apa? Yang tinggal 1.3 trillion tu, yang tinggal adalah yang quality duit, quality apa orang kata, senang panggil apa, diamond hand lah, diamond hand holder, long term holder, which is yang tu holder tu semua yang holder dalam bentuk BTC. Lepas tu tengok BTC semuanya, and then altcoin, duit yang hilang dalam kripto tu adalah duit yang daripada altcoin. Sebab tu tengok harga BTC jatuh, altcoin pun mungkin jatuh. Senang je nak baca dia, mungkin anda rumit, tapi lama-lama sekali anda monitor tu anda akan faham lah. Which is sekali tak faham boleh tanya tu akan terang lebih detail. So which is expected lagi, sekiranya makin lagi melakukan kenaikan, so expected sampai melakukan kenaikan tadi, jika expected akan melakukan BTC akan melakukan kejatuhan. So guys, let's go, kita pergi ke BTC. So BTC semalam ni Zul akan terangkan lebih kepada stok RSI dan stok RSI. Sebab apa? Ada subscriber request tadi, dia nak tahu macam mana RSI, and then dia tanya RSI tu apa, which is masih ramai lagi yang tak tahu RSI tu apa, tapi tak masalah. Sebab apa? Zul expected dia adalah masih newbie ataupun masih baru, betul-betul baru dalam kripto, tak masalah kan. Setiap orang ada dia punya first time dia masuk dalam kripto, which is kita
yang baru yang lama kita ajarkan benda yang baru, tak masalah. Zul akan terangkan apa tu RSI dan akan terang detail lah apa itu RSI. Tu sebelum tu kita tengok BTC, apa yang berlaku. Okay, BTC sebenarnya Zul pergi di Delhi, alright, di Delhi Zul nak monitor satu trendline ni. Alright, trendline ini. Alright, so ada trendline ni, kalau ikutkan trendline ini dia ada di atas lagi. Okay, trendline dia di atas dari sini. Which is dari sini. So which is kita nampak lah trendline ni. So bila kita nampak trendline ni ialah trendline downtrend. Which is price ini wah naik, reject tu, dan expected tu untuk reject lagi. Which is reject sampai mana tak expected, tak tahu. Tapi untuk wherever trend ni ialah expected akan berlaku rejection. So sekiranya itu berlaku, kita tengok probably akan berlaku rejection lah soon or later. Yang ni tu akan ni sebab apa Zul monitor. Zul monitor ni ada something tu apa Zul nak nanti Zul akan terangkan di hujung. So Zul akan beritahu lah apa yang Zul buat untuk hari ni sebenarnya. Alright, untuk ini expected akan melakukan tu, expected lah akan melakukan kejatuhan. Tu which is kita pergi ke 4 hours. Untuk 4 hours apa yang kita nampak ialah chart 6 berlaku pada ni, pergerakan ini. Alright, so kenapa Zul ada tanda bawah atas ni? Ini adalah antara minor resistance lah yang perlu kita tengok juga, tapi tak penting pun. Usually kita tengok trendline, which yang ni Zul boleh delete je, tapi Zul akan mutil sebab apa kita ada banyak pergerakan ni. Zul akan dan untuk bawah ni pun banyak ada di almost dalam 32 ataupun kat sini, which is kat ni banyak ni. Kalau nak draw ni banyak, which is kat sini satu, dan lagi dekat sini ada lagi satu. Right, so kalau kita monitor banyak ni kita jadi pening kan, pening. So which kita boleh monitor tapi nanti akan jadi rumit lah kita. Which kalau anda nak monitor boleh, tapi macam cakap semalam Zul ada share di Facebook Zul apa yang berlaku. Mungkin kita boleh pergi balik di Facebook Zul. Sebelum ni Zul ada share, alright, mana ni post. Okay, yang ni post ni, alright, sebelum ni Zul ada share post ini. Right, price jatuh buat base, jatuh buat base. So now kita buat base kat sini around 32.4. Kena tengok betul tak yang tu betul tu. Ada sikit lah plus minus sebab tu ada adjust sikit. Di kawasan 34 kat sini dah berlaku kawasan base. So base dah pun berlaku. Sekarang yang pukul 8, pukul 8 candle dah baru pun dah buka. Which is hijau sikit je, kecil je tu. Jadi kita tengok monitor berlaku about 4 hours. So, kita tengok apa yang berlaku. So expected price akan buat ni lah, buat sedikit sideways. Sebab apa? Kita tengok stok RSI pun dah oversold. Right, oversold, tak mampu lagi nak melakukan, which dia akan probably akan melakukan sedikit macam pergerakan lah, pergerakan orang kata M, which is melakukan kenaikan. Right, tu akan ambil balik. Right, jadi kita nampak apa berlaku, kenaikan ni dan kejatuhan. Kemudian bentuk M lah, bentuk M macam ni expected kelakunya. Kita akan lakukan kejatuhan ke bawah, mungkin sampai sini kita akan buat another base. Right, probably dekat 30 round ni kita akan buat base, which is kat base ni expected zone. Price akan melakukan kenaikan balik and then sampai ke kawasan tak bergerak, which is bila sampai kawasan ni kita akan buat another push leg buat bawah and expected akan break ke 30. So itu je expected kan untuk tu apa yang berlaku untuk apa yang dia tengok di RSI. Tapi apa yang Zul nak berlaku tak seperti yang berlaku, right? Sebab Zul akan pilih je, tak bukan control market. So which is whatever market kita, Zul hanya dapat orang kata ready dengan strategi dan orang kata orang kata bukan ramalan, orang kata macam data apa yang kita gunakan, apa yang data ada di chart tu untuk kita menentukan pergerakan market, untuk kita tentukan position kita. Sebagai orang investor kita perlu dari bottom untuk buy, untuk trader kita perlulah mencari good entry, sama ada untuk sell ataupun untuk buy, long ataupun short. So let's go, kita pergi ni apa yang berlaku untuk BTC yang berlaku kat ini, berlaku bounce. So which is sekarang kita tengok aja dan line pun balik ni, dan kalau kecilnya price tu berlaku ke naik atas, dua expected akan berlaku ke ni, ke kawasan minor resistance. Macam mana dapat minor resistance, support, swing high to swing low, so kita dapat 0.67 which is expected tu. Sekiranya price ada momentum kenaikan, boleh je price tu probably akan naik sampai at least sampai ni dan sampai balik trendline ni dan melakukan another rejection. Tu boleh je berlaku, tak masalah. Price boleh terus jatuh ataupun boleh naik lagi untuk sebelum berlaku rejection. So which is sebenarnya kalau macam trader tu akan ambil lah ini adalah whatever dalam trendline ni adalah tu punya position untuk short. And then sekiranya price itu stop loss tu akan letak lah di atas ni aja. Sekiranya price itu break, tu stop loss dan melakukan kenaikan. So which is sekiranya price itu melakukan break ke atas ni, probably kita akan nampak buran berlaku, which is tinggi tak pasti, tapi kita stay lagi dalam kawasan 42k ke 32, 40 antara 42k dan 30k.
So jangan confuse dengan lain-lain, tak masalah, dia hanya monitor je, tak effect pun kita, tapi hanya sekadar untuk lebih detail. Sebab apa tu buat lebih detail? Sebab dia tanya lah, di hujung nanti tu beritahu kenapa tu more detail untuk sini, sebab ada something lah yang tu lakukan di Bybit. So let's go, kita belum itu apa hari ni tu nak terangkan store RSI. So siapa masih belum store RSI tu, okay, di inilah trading view. So anda perlu pergi di indicator ni, right, zoom out sikit. Okay, ni di atas ni ada indicator. So apa yang anda perlu buat ialah tekan je indicator tu, tekan indicator, dan anda boleh start ni, anda tulis RSI. Siapa nak tahu RSI tu, inilah RSI. Dia nama ini, dia ada dua, right, anda perlu faham dua. Satu, dia ada relative strength index, satu lagi stock tag RCI tu stochastic relative. So sama je, cuma yang ni apa itu R relative, S tu strength, tu index. Apa relative strength index, which is apa, dia mengukur kekuatan pergerakan price, ataupun adalah nak cakap bahasa dia final payah, tapi dia ada calculation yang dia buat untuk data yang dia bagi, senang kat kita. Dia buat dalam bentuk chart, sampai kawasan ni adalah ni petanda kawasan tu adalah kawasan demand ataupun supply. So macam itulah, kawasan demand dia akan kirakan ke kita kawasan demand dan kawasan supply, which kita tengok support atau resistance ataupun apa lagi overbought besul, macam itulah kawasan dia, which untuk senang. So apa yang tahu RSI tu apa, relative strength index. So which kat sini dia ada dua lagi. Okay, pertama kali ini RSI and then stochastic RSI. So which yang pertama dia ada dua sebenarnya. Siapa nak ikut tu boleh buat cara ni setting tu. Right, RSI dia pakai 14. Apa itu 14? Anda pergi ke anak ni, right, RSI 14 dan stock RSI pun 14 juga. So which apa yang 14 13 tu? Apa yang 14 tu dia akan tunjukkan kat sini. Zoom out sikit. Okay, bila anda tekan anak panah kecil tadi tu, anda akan sampai ni, anda akan boleh length ni, length anda buat 14 lah. Ni normalnya, ini yang default punya. So kalau anda klik aja memang 14. So sepatutnya tak payah ubah apa-apa. So now apa itu RSI, apa tu RSI? So RSI ni, inilah petandanya. So RSI ni berada, tengok ni dia ada 3 line yang kena faham. Satu line atas sekali, line tengah, line bawah. Tu line tengah ni bila price, bila chart tu berada macam ini, so ini bila dia berada di atas ni, kita panggil dia kawasan overbought, ataupun dalam bahasa Melayunya kawasan terlebih jual. Okey, barang tu terlebih jual. Macam itulah harga senangnya overbought ni terlebih beli. Harga jual tu harga yang terlampau tinggi. Contohnya kita beli barang, kita beli satu barang tu sepatutnya harga dia dalam RM9 je, tapi kita dah terlebih jual RM10. So which dah tak ada orang nak beli RM10. Sebab apa? Orang tahu harga dia RM9 je. So sebab kita tak RM10, so orang tak nak beli lah. So sooner later price tu kita terpaksa turunkan balik untuk orang beli. So itulah kita panggil overbought. So bila harga sampai di bawah ni, kita panggil oversold. Sama juga untuk tadi. Sebab apa? Harga sold tadi, sepatutnya price itu kita harga kita sepatutnya kita tak boleh jual bawah daripada RM5. Which is kalau kita jual bawah RM5, kita akan rugilah. Which is now price sekarang berada di kawasan RM4. Which is nak tak nak kita kena naikkan price itu atas pada RM5. Sebab apa? Kalau kita stay jual dekat pada harga RM4 tu, which is kita akan rugi. So sama je price ni, bila di oversold, price tu kena naik untuk kita dapat profit. And then sama juga kalau di overbought, kita kena turunkan price. Sebab apa? Kalau kita tak turun price, tak ada orang beli. So which is macam tu je. And then kita tengok bila kita jual murah, bawah pada harga dia RM5, kita jual RM4, harga akan naik balik. Sebab apa harga naik tu? Sebab demand dia meningkat. Bila demand meningkat, barang tu orang banyak beli, so barang itu sikit, so kita terpaksa naikkan price lah. Untuk apa? Untuk kita untung. Tu senang je. Bila anda faham, anda punya penjelasan tu sebenarnya simple je. Dia banyak demand supply tu, which is ekonomi sikit. Jadi tak masalah. Dua rasa semua faham ni, tak masalah tu demand and supply. Sekiranya permintaan demand banyak, harga akan rendah. Tapi kalau kalau supply sikit, harga akan mahal. Tinggal supply banyak, harga akan murah. Itu juga RSI tu menerangkan itu sebenarnya. Itulah kita punya RSI, overbought, oversold, itu je. Dia hanya menerangkan dalam chart tu, kita tak payah buat kira-kiraan dah. Dia dah buatkan calculator kita, which kita hanya monitor je. Sekiranya price tu berada di kawasan ni oversold, kita dalam otak, okey lah, oversold price tu akan naik. Sekiranya price dia overbought, so kita dalam otak kita bahawa price tu akan melakukan penurunan. Itu je. So secara basicnya, untuk detail lagi anda boleh belajar lagi lah.
Mungkin anda perlu tengok di YouTube ke apa, which kat Zul anda boleh tanya apa itu, which is secara ringkasnya Zul akan terang itu dulu. Nah, kemudian kita akan pergi another RSI atau stock RSI. Tu stock RSI ni, apa maksud stock RSI ni? Sama juga macam RSI ni, cuma dia lebih detail, lebih detail dan lebih terperinci untuk setiap pergerakan. Which is apa tu pihak kata, walaupun dia lebih pergerakan yang lebih kecil. Apa yang lebih kecil tu akan terangkan kat sini. Itu tak boleh nak zoom banyak dah. Stock RSI tu sama juga di kawasan, cuma dia ada 2 point saja. Point atas dan point bawah. Itu tak terangkan tadi. Point tengah which lagi tu terangkan. Ni point atas dan point bawah. So maksud sama juga macam ni. Kalau di atas overbought, maknanya dah kita harga itu jual terlalu mahal, tu harga tu perlu jatuh. Dia sama buat harga di bawah. Cuma ini pergerakan ini bukanlah pergerakan yang besar, hanyalah pergerakan melihat kecil. Which is tengok kat sini contohnya, pergerakan yang yang ini tu nampak yang ini. Tu nak tunjuk contoh. Kita tunjuk yang ni yang ni, which is yang ni. Tengok pergerakan ni kecil saja. Pergerakan ni kecil saja, tapi pergerakan yang kat sini besar. Dia punya besar, which is dia hanya untuk menentukan price tu kat mana untuk short term. Untuk stock RSI kita untuk lebih short term lah. Nak terang lebih detail pun tak jumpa ayat dia. Probably nanti jumpa ayat yang lebih senang untuk dalam bahasa Melayu untuk terangkan, Zul akan cari lah. Which is apa, sama juga stock RSI, cuma beza je yang Zul boleh cakapkan, stock RSI ni lebih detail, lebih terperinci. Macam tu je beza dia pada stock yang biasa tu. Cuma apa yang kita penting, kita perlu combinekan kedua-dua ni, which is untuk RSI yang atas ni adalah lebih untuk long term, untuk sekiranya price itu berlakukan ke bawah, memang kita nampak. Contohnya kita tengok kat sini. Kita tengok stock RSI dah berada di bawah, tapi RSI di atas ni masih lagi di kawasan tengah. So ini adakah dia kuat untuk melakukan kenaikan atas atau tidak? Tu kita tengoklah. Kita tengok kat sini apa price tu masih ke tengah, dia naik sikit aja kemudian melakukan kejatuhan. Tu dia bukan strong lah berbanding dengan ini. Berbanding ini kita tengok ni shadow ni di bawah, kita tengok stock RSI berapa di bawah, dan ini pun di bawah. Ini petanda kita akan dapat melakukan momentum pergerakan yang drastik lah. Tengok berapa, tengok naik tinggi kan. Which is tu je, kita perlu baca, perlu faham ada perbezaan dua stock RSI tu. So hopefully yang terang kembali anda faham lah. Which is harap anda faham lah yang terang tu. Jika anda tak faham, boleh di ruang komen. Probably nanti tu akan buat dan ada video yang lebih detail. So untuk itu stock RSI, so nanti lupa untuk terangkan yang tengah ni. Stock RSI bukan stock RSI biasa. So tadi ada 3 line. So ada 3 line untuk ni, 1, 2, 3. So tadi di atas overbought, di bawah oversold. So di tengah tu apa? So di tengah tu menentukan kita price, menentukan ada bullish atau bearish. Maksudnya sekiranya price tu berada di kawasan bawah ni, bawah 50 kita ada ni nombor-nombor ni. So bawah 50 kita berada di kawasan bullish territory, bearish territory. Kira-kira berada di atas, kita berada di kawasan bullish territory. So macam itulah kita menentukan pergerakan, sama ada trend tu melakukan trend bullish, bearish ataupun plan bearish. So macam tu je, senang je nak faham untuk stock RSI, simple aja. Cuma anda kena faham, satu indikator bukanlah menjamin untuk anda melakukan pergerakan cantik. Sebab apa? Setiap indikator tu hanya akan membantu anda dalam lingkungan 60% saja. So anda perlu juga indikator lain. Contohnya anda perlu pattern, dia support, resistance. So bila anda dapat semua tu, bila anda gabungkan semua tu, anda akan dapat data yang lebih terperinci, ataupun kata pengiraan yang lebih tepat. So kalau pengiraan ni kata 0.0001, kita tak nak 0.01, kita nak 0.1. Point tu terus 1, tu kita tepat lah. Tu kita tak nak ada 0.001, so which is kurang tepat. Which is macam tu je pengiraan, kita nak yang lebih tepat lah. Harap yang itu bagi tu anda faham lah. Sudah untuk Bitcoin. So which is ni Zul nak cakap apa yang Zul buat hari ni. Sebenarnya Zul dah on balik Zul punya tadi Zul dah deposit Zul punya Bybit punya account, dan Zul trade leverage balik lah. So ini kalau trade leverage, so ini account leverage tu. So dah masuk ke position, Zul masuk sikit je, Zul masuk dalam $100. Dan dalam $100 tu masuk, dan dia ada fee dekat dia, tolak $10, mahal juga fee dia, transfer $10. So tinggal $90 je dalam ni, which tadi tu trade dalam $10 position 10%. So now baru 30% je tu, tapi dalam 5%. So just position ni Zul tak share kat siapa-siapa kat ni, cuma just untuk buat Zul lah. Sebab apa? Zul dah lama tak pakai Bybit ni, dalam 4 bulan lah Zul tak on Bybit ni. Last Zul pakai dulu masa dia uptrend. So now downtrend tu nak
Zul jarang guna, so dah lupa sikit dia punya penggunaan ni, which is Zul masuk balik untuk ni lah. So which is sebab tu anda tengok kalau lepas-lepas ni anda tengok chat Zul lebih kata lebih semak ni, sebab tu lah, sebab Zul ada untuk cari position. So which is yang tu Zul tak share sebenarnya. Tapi apa yang buat kat sini sama je macam Zul buat tu. Setiap pembelian tu Zul buat ada sebab-sebabnya. Macam cakap yang ada base, pembelian Zul tu akan ambil position lah. Which is yang level itu Zul tak share lagi. Sebab apa? Ke depan nantilah baru share. Sebab apa? Ini adalah risiko. Sebab trade bagi leverage risiko. So apa yang Zul buat ni, kalau Zul anda boleh tengok lah, Zul akan ambil masa sekiranya untung Zul share. So kalau anda nak tengok Zul kena apa? Orang kata kena MC, anda tengok lah, which anda tengok Zul untuk MC atau tidak. Which sama tak, Zul pun dah lama tak ni, Zul nak ni lah guna balik ni software ni. Lama tak pakai, takut nanti dia orang berkarat lah, berkarat tak pakai. Which dah 4 bulan tu tak pakai sebenarnya. So which saya nak pakai. So dekat itu aja untuk malam ni. Hopefully anda melalu apa yang nak terang ni untuk RSI. So harap anda belajar sikit hari ni. So pergerakan price ni memang melakukan momentum penurunan lah. Dan expected pun memang akan berlaku penurunan lagi, at least sampai 30, dan domnya expected sampai 28, 26. So guys, so ada untuk malam ni. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Sebelum itu please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video Zul. So jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.